Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi. Pada pagi ini kita menyerahkan kesyukuran kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulakan sesi pujian dan penyembahan, mari kita berdoa dahulu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini. Kami ingin menyerahkan kesyukuran kami. Kami ingin naikkan kesyukuran kami ke dalam tangan Engkau. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami sertailah kami dalam kami pujian dan penyembahan nanti. Dan Tuhan, ini kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Dan juga kami doa menyerahkan, kami ingin mendengar firman Engkau daripada hamba Engkau Tuhan nanti. Agar berbicaralah kepada kami dengan ayat-ayat daripada Engkau Tuhan, daripada Roh Kudus Engkau Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Dan terus berdoa. Amin. Mari kita naikkan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri selama hari.
Katakan syukur bagimu. Shalom dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada saudara-saudari sekalian. Hari ini sudah masuk ke hari ke berapa? Hari kelima. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kerana kami dapat mendengar firman-Mu dan dapat sama-sama merenungkan sepanjang minggu ini. Bapa, kami mengucap syukur kerana Engkau Tuhan yang hidup dan maha kuasa. Bapa, kami berdoa supaya kami pagi ini kami dapat juga mengalami-Mu, menikmati makanan rohani yang enak yang disediakan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Jadi pagi ini kita akan tengok 1 Tesalonika bab 5 ayat 11 sampai 25. 1 Tesalonika bab 5 ayat 11 sampai 25. Dan tema untuk hari ini adalah saling menolong. Saling menolong. Jadi ayat 1 Tesalonika bab 5 ayat 11 ini berkata, oleh itu, hendaklah kamu saling menggalakkan dan saling menguatkan, seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Saudara-saudaraku, kami menggesa kamu supaya menghormati mereka yang bekerja di kalanganmu kamu. Mereka membimbing dan menasihati kamu dalam kehidupan kamu sebagai orang Kristian. Berlakukanlah mereka dengan penuh hormat dan kasihanilah mereka kerana semuanya yang dilakukan oleh mereka hendaklah kamu hidup rukun. Saudara-saudaraku, kami menggesa kamu supaya memberikan amaran kepada orang yang malas bekerja, mendapatkan hati orang yang takut, menolong orang yang perlu ditolong dan bersabar terhadap semua orang. Janganlah seorang pun membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kamu harus sentiasa berusaha untuk saling berbuat baik dan menolong semua orang. Hendaklah kamu sentiasa bersukacita dan berdoa sentiasa. Hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan, kerana hal inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Janganlah halang roh Allah. Janganlah hina perkabaran yang diberikan oleh roh Allah. Pertimbangkan semuanya, ikutlah apa yang baik dan jauhilah segala macam kejahatan. Semoga Allah yang mempunyai kita kesejahteraan menjadikan kamu sungguh-sungguh hidup khas untuk Allah. Semoga Allah menjaga roh, jiwa dan tubuh kamu sehingga tidak bercacat celah pada masa Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Allah yang memanggil kamu akan melakukan hal itu kerana Dia setia. Doakanlah kami saudara-saudara seiman. Jadi saudara-saudari sekalian, ayat emas untuk hari ini tercatat diambil dari ayat 15. Kamu harus sentiasa berusaha untuk saling berbuat baik dan menolong semua orang. Kamu harus sentiasa berusaha untuk saling berbuat baik dan menolong semua orang. Dan hari ini punya renungan ditulis, dikongsi oleh saudari Eng Cerdas. Saudari Eng Cerdas. Jadi renungan dia seperti demikian. Semasa bermain bola keranjang dengan rakan-rakan perempuannya, Amber menyadari bahawa Liga Bola Keranjang Perempuan boleh membawa sumbangan kepada masyarakatnya. Oleh itu, dia menemukan Ladies Who Hope, sebuah organisasi amal yang memupus semangat berpasukan dan meninggalkan kesan yang baik kepada generasi yang akan datang. Ketua kumpulan organisasi ini berusaha untuk membina keyakinan dan kereta di kalangan wanita dan kanak-kanak perempuan serta mendorong mereka menjadi penyumbang kepada komuniti mereka. Salah seorang pemain asal yang kini menjadi mentor kepada gadis-gadis lain berkata, semangat keakraban terselah di kalangan kami dan inilah sesuatu yang aku inginkan sekali. Kami saling menyokong dalam pelbagai aspek. Aku gembira untuk melihat gadis-gadis bertumbuh dan berjaya dalam hidup mereka. Tuhan menghendaki umatnya saling menolong. Rasul Paulus mendorong jemaat di Tesalonika saling menggalakkan dan saling menguatkan. Seperti yang tercatat dalam ayat 11, Tuhan menempatkan kita dalam keluarganya agar kita mendapat sokongan dalam hidup kita. Kita memerlukan sesama untuk menjalani hidup ini bersama dengan Kristus. Ada kalanya itu mungkin bermaksud kita menjadi pendengar bagi keluhan seseorang yang sedang bergelut dengan sesuatu masalah hidup.
memberikan keperluan praktikal atau memberikan kata-kata dorongan. Kita dapat meraihkan kejayaan menaikkan doa untuk kekuatan dalam kesukaran atau saling mencabar untuk bertumbuh dalam iman. Dalam segala sesuatu, kita harus sentiasa berusaha untuk saling berbuat baik dan menolong semua orang. Seperti yang dicatatkan dalam ayat 15. Kita dapat menikmati semangat keakraban apabila kita dan orang beriman yang lain saling menyokong untuk terus mempercayai Tuhan. Jadi saudara-saudari sekalian, selalu saling menolong itulah satu amanah ataupun satu pesan daripada Tuhan. Jadi dua soalan untuk kita renungkan. Bagaimanakah orang lain telah mendorong anda? Bagaimanakah orang lain telah mendorong anda? Jadi untuk menyambungkan cerita yang saya kongsikan pada semalam, jadi semasa saya sudah lelah, tidak berdaya untuk teruskan perjalanan, apa yang mendorong saya adalah salah seorang saudara dalam tim kami. Dia mendorong saya menganggap saya dan dia menunggu saya. Dan seluruh tim saya, mana mereka mendorong saya. Semasa saya berkata saya letih, saya berehat, seluruh tim saya, mereka semua berhenti dan menunggu saya. Jadi inilah yang mendorong saya di atas orang yang tertinggal. Semua satu tim kita jalan bersama-sama. Inilah seperti yang dikatakan di sini, semangat keakraban. Macam mana kita menjadi satu, macam mana kita mendorong menjadi sokongan satu sama lain. Jadi ini betul-betul mendorong saya dan membantu saya sampai ke kamp gereja dengan selamat. Kalau tidak, saya betul-betul tidak berdaya untuk terus berjalan. Mungkinlah berjalan dengan perlahan-perlahan. Jadi saya bersyukur kerana ada bab ahli dalam kumpulan saya yang sudi menunggu saya dan menolong saya. Dan ada juga ahli kumpulan yang berikan saya makan coklat, air dan sebagainya. Jadi saya mengucap syukur dan saya puji Tuhan untuk mereka. Jadi soalan kedua, bagaimanakah anda dapat mempersiapkan diri untuk menerima dan memberi sokongan kepada orang lain? Bagaimanakah anda dapat mempersiapkan diri untuk menerima dan memberi sokongan kepada orang lain? Jadi, selepas saya mendapat dorongan daripada tim saya pun bersedia. Selepas saya berehat satu hari, pada hari Sabtu lah, hari ke-5, kami selepas habis kebaktian pada di atas bukit, kami pun turun. Dan masa itu saya pun berkata kepada diri sendiri, saya mau menolong orang, saya mau memberi sokongan kepada orang lain juga. Jadi saya pun mengambil inisiatif untuk menemani orang yang ada keperluan. Seperti seorang saudari yang berumur 78 tahun, saya menemani dia berjalan sampai itu Jambatan Sukacita. Dan ini sesuatu yang kita sudah terima. Kita pun perlu mempersiapkan diri sendiri untuk membantu memberi sokongan kepada orang lain juga. Dalam kehidupan pun sama. Bukan sahaja kita sendiri mendapat manfaat, kita pun perlu membantu orang lain. Seperti yang dikatakan dalam tema sini, saling menolong. Ini satu pesan. Jangan kita saling menghakimi ataupun saling menyalahkan. Tetapi apa yang kita perlu buat adalah kita saling menolong. Kalau dia buat baik, kita memuji dia. Kalau dia buat kurang memuaskan, jangan kita mengkritik, tapi kita memberikan cadangan, kita membantu dia dan kita berjalan bersama-sama. Itu adalah sesuatu yang kita boleh buat sebagai seorang Kristian. Jadi mari kita sama-sama berdoa untuk tema hari ini, saling menolong. Mari. Tuhan, kami bersyukur kerana dapat menjadi anggota keluarga-Mu. Ajarlah kami bagaimana kami dapat menolong orang lain dalam kehidupan. Dan bantulah kami supaya kami menjadi seorang berkat kepada orang dalam masyarakat ini, kira-kira kepada ahli keluarga, ataupun kepada kolik kami. Bantulah kami supaya kami sensitif akan suara-Mu dan kami dapat menjadi
kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Tuhan kerana Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian terima kasih. Tuhan memberkati.